Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Isu gempa, isu viral yang hangat diperkatakan di media sosial ketika ini, sahabat-sahabat semua, ya, berkaitan dengan pencen. Ya, ramai pula yang cuba menunggu air yang di air keruh ini, sahabat semua. Ya, khususnya walaun-walauntit ya yang menjadi batu api tanpa mereka mengetahui sebenar apakah ya intipati ya kepada sistem pencen yang dikatakan ini, dan juga pengumuman daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuk juga ya batu apinya yaitu Saddiq Sipak Raga. Dalam pencerahan daripada Lokman ini kita akan mendengar bagaimana Saddiq Sipak Raga ini kena balon kau-kau kerana cuba menjadi hero. Yang sebenarnya beliau ini pun berada nyawa-nyawaikan ya, sebab sudah dijatuhkan hukuman, menunggu untuk membuat rayuan dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Lokman Adam, sahabat semua, berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat dan juga tonton video ini. Ini dia sahabat-sahabat semua. Pertama saya nak mengambil peluang untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa bukan hanya kaki tangan awam yang akan ditukar daripada sistem pencen kepada sistem caroman KWSP, tetapi semua lantikan baru ahli politik juga mulai 1 bulan Februari mereka juga akan bertukar kepada sistem KWSP. Ini sementara menunggu. Ini adalah satu tindakan sementara, tuan-tuan, interim saja, sehingga satu polisi baru diumumkan oleh KPPA tidak lama lagi. Tetapi basically gist dia memang kita terpaksa menukar daripada sistem pencen kepada sistem KWSP. Apa? Ramai orang tanya, apa hal ni, apa semua sekali. Punca dia, tuan-tuan, puncanya senang saja. Bila Datuk Seri Najib tinggalkan negara ni, kita punya kadar hutang hanya 686.6 bilion. Itu pada 2017. Lebih kurang 50.8% berbanding dengan kita punya KDNK, tuan-tuan. Hutang kita sangat sihat. Tapi nak buat macam mana? Ada di antara kita ni tak bersyukur dengan apa yang dilakukan zaman Datuk Seri Najib. Mereka telah pun overthrow the government. Mereka telah pun jatuhkan kerajaan. Dan akibat dia, kita dapat Perdana Menteri daripada Kerala sekali lagi menjadi Perdana Menteri. Dan kemudian digantikan oleh Kerajaan Tebuk Atap di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin, yang kita tahu zaman pemerintahan dia bukan setakat dana negara dibelanjakan sesuka hati dia, tetapi rakyat hidup sengsara. Rakyat hidup sengsara kerana di lockdown satu negara. Jadi akibat daripada itu, tuan-tuan, daripada dua pemerintahan utama ni, maka negara hari ini yang diwarisi oleh Kerajaan Madani terpaksa berhadapan dengan hutang negara lebih kurang 1.5 trilion. 1.5 trilion. Jadi yang marah dekat kerajaan hari ini tak tentu pasal ni, kena ingat sikit siapa punya angkara yang telah mengangkat Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin sebagai kerajaan. Dan hari ini kerajaan yang baru terpaksa melakukan sesuatu untuk memastikan ekonomi kita terus mampan, untuk memastikan bahawa beban fiskal negara ini dapat dikawal, kan? Dan saya nak beritahu bahawa 1.4 hingga 1.6 juta orang kaki tangan awam yang hari ini masih lagi bekerja tak perlu bimbang. Janganlah dengar hasutan-hasutan syaitan macam Saddiq Sipak Raga ni. Ini semua hasutan-hasutan yang tak masuk akal dan terlalu bodoh. Dia mengeluarkan kenyataan seolah-olah macam kita tidak menghargai jasa-jasa frontliners
seperti jururawat, doktor, polis, tentera. Ni apa punya bahala Syed Saddiq ni? Saya nak beritahu, semua frontliners yang terlibat zaman COVID ini, mereka tetap akan menikmati pencen kalau mereka mengambil sebagai penjawat awam, mereka memilih sistem pencen. Contohnya saya juga bekas penjawat awam daripada tahun 2010 sampai 2018, tapi saya mengambil sistem KWSP, tuan-tuan. Dan yang mana ambil kontrak, pegawai-pegawai kontrak semua sekali, mereka ramai di antara mereka memang dah menggunakan sistem KWSP. Benda ni bukan benda yang baru, benda ni dah biasa. Cuma sekarang kita ada 1.6 juta. Ni ada juga yang saya malah nak cakap kan, kalau saya cakap bodoh dia orang marah, saya cakap bahala lagi lah dia orang marah. Cuma saya nak beritahu kan, janganlah terlalu mudah terperdaya dengan apa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional. Memang kerja dia orang, mereka fitnah, mengatakan bahawa hari ni UMNO kerajaan tunduk dengan desakan Lim Guan Eng lah, desakan DAP untuk mengurangkan penjawat awam. Jangan jadi bodoh boleh tak? Cubalah dalam hidup kita ni, sekali seumur hidup kita ni, berhenti daripada diperbodohkan oleh puak-puak Perikatan Nasional ni. Tidak ada satu pun penjawat awam yang diberhentikan. Zaman Mahathir dulu, betul, banyak. Yang hari ini diputuskan oleh kerajaan, kan? Mulai 1 Februari, lantikan baru. Maknanya yang 1.6 juta ni tak ada orang kacau. Tetap sama. Tidak ada orang yang akan pecat dia orang ataupun tarik balik daripada sistem berpencen, tukar kepada sistem KWSP. Tak ada. Tidak ada, tuan-tuan. Itu kita kena jelas sejelas-jelasnya. Okey. Lepas tu, saudara, saya nak jawab Syed Saddiq yang bingai ni lah. Langoi. Saya nak beritahu, sebelum dengar cakap Syed Saddiq ni, cuba guna otak yang waras, kaji dulu. Dia kata yang paling membebankan di kalangan pencen penjawat awam ni ialah ahli politik. YB, menteri. Zaman kau jadi menteri sepatah haram pun kau tak cakap pasal ni, kan? Cuba time kau jadi menteri tu, engkau declare bahawa saya tidak akan ambil 5 sen pun pencen. Barulah gentle. Sebenarnya fakta dia ke laut, tuan-tuan. Kita ni kena tipu bulat-bulat saja. Satu tahun, contohnya tahun 2004 ni. Untuk tahun 2004 ni, saudara, berapa yang kerajaan kena belanjakan? 2024. Berapa kerajaan kena belanjakan untuk bayar pencen? Jumlah dia ialah 26 bilion ringgit. 26,000 juta ringgit. Kalau orang tak tahu apa benda tu bilion. Daripada jumlah ni, saudara, 83.49%, lebih kurang dalam 21.707 bilion. Ini hanya untuk bayar kaki tangan awam di Semenanjung Malaysia saja. Banyak tu, tuan-tuan. 21.707 bilion. Ada yang kata kita tak hargai tentera. Tentera ni nombor 2 paling banyak kita bayar, tuan-tuan. 2.074 bilion. Jumlah dia lebih kurang 7.98% daripada 26 bilion tadi pergi kepada tentera. Nombor 3, polis. Sama juga. Siddiq Sigaraga ni kata kita tak menghargai polis. Tuan-tuan, kita bayar pencen untuk anggota polis ni 1.304 bilion. Lebih kurang 5.01%. 5% pergi kepada polis. Pesara di Sabah pula tak sampai 1%, tuan-tuan. 0.541 bilion.
dia 2% lah, 2.08%. Tak sampai pun 1 bilion, 0.541 bilion ringgit pergi kepada pesara di Sabah. Pesara di sebelah Sarawak 0.244 bilion, lebih kurang 0.94%, tak sampai 1%. Ahli politik yang dia orang dok sibuk ahli politik ni, saya nak beritahu ahli politik, dia punya pencen 1 tahun cuma 84 juta saja. Maknanya tak sampai 1% dan hanya 0.32%. Hakim dia punya pencen 41 juta saja, tuan-tuan. Lebih kurang 0.16%. Askar Timbalan Setia Negeri Johor, tak lama lagi ada sebahagian yang akan berangkat pergi ke Istana Negara. Hanya 4 juta je, tuan-tuan. 0.01%. Okey, rancangan B, lebih kurang 2 juta saja, 0.01% juga. Okey, ahli sukarela pun ada yang kita bayar pencen juga, tapi kosong, tak ada, kita tidak ada bayar ahli sukarela pencen ni. Jadi kalau dengar Sadiq Sigaraga punya sembang ni, tuan-tuan, memanglah seolah-olah macam ahli politik ni sangat membebankan. Tapi saya berpandangan di dalam keadaan manusia hari ini, khususnya rakyat Malaysia, sebahagian besarnya orang Melayu, dah tak rasional. Tak rasional. Sebab apa saya kata tak rasional? Kerajaan yang menjahanamkan hidup diorang ni, Kerajaan Perikatan Nasional 18 bulan berkuasa, diorang hilang pekerjaan, diorang hilang pendapatan tetap, diorang hilang macam-macam, last kali berhutang, kena merayu duit KWSP, minta sana, minta sini, mengemis sana, mengemis sini, pinjam along dan sebagainya. Ramai yang bunuh diri. Last kali, bila mereka sogokkan fitnah terhadap Kerajaan Barisan Nasional, mereka sogokkan rasuah, bayar pengundi-pengundi. Ada yang bagi RM150, ada yang bagi RM350, ada yang bagi dana bakti remaja, dana pencen lah, fitri lah, macam-macam jenis. Ramai yang gelap mata. Undi balik kerajaan hancur, kerajaan yang menghancurkan hidup dia. Lepas tu sekarang ni, bila kita mewarisi hutang-hutang, kita terpaksa tukar sistem pencen tu kepada sistem KWSP, dia orang bising. Lepas tu lahabau bernama Muhyiddin ni pula cuba nak menjadi champion. Sedangkan dia lah punca hari ni. Negara berada dalam keadaan papa kedana. Senang cerita papa kedana lah, tuan-tuan. Duit tak berapa nak ada. Sebab zaman dia memerintah, dia belanjakan duit kita sesuka hati. Pintu ekonomi negara ditutup semata-mata kerana dia takut nak menjadi nak berhadapan dengan undi tidak percaya selaku Perdana Menteri. Satu dunia, satu Malaysia, dia lockdown, termasuk negeri Perlis yang angka COVID terlalu sedikit. Sekarang dia nak jadi champion. Itu pun ada yang percaya. Itu sebab saya berpandangan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya cakap, hari ni walaupun Perdana Menteri ni bukan setakat tak ambil pencen, gaji dia setiap bulan pun dia tak ambil. Ada dia orang ni, puak-puak yang menyokong Perikatan Nasional ni kisah, dia tak perlu 20%. Ada dia orang ambil kisah. Dia orang tak peduli pun. Dia orang tak kisah pun. They never appreciate. Ini realiti dia. Itu sebab saya rasa tak memandangkan kos untuk bayar gaji ahli politik ni terlalu kecil, tapi nak bagi orang yang hari ni bertindak menggunakan emosi, dah tak rasional, buat sama.
buat sama. Maknanya penjawat awam baru kan, dia kena guna sistem KWSP mencaruman. Ahli politik baru yang dilantik angkat sumpah, tak kira lah ahli parlimen ke, ahli Dewan Negara, senator ke, ahli adun ke, ataupun ahli Dewan Undangan Negeri kan, pengurusi JLC mana ada pencen. Ni Syed Saddiq ni balul dia tahu apa kan, bodoh sangat, cakap tak pakai otak. Kau bukan tak ada pelajaran kan, tapi bodoh tu biar berpada-pada. Cakap tu kita kena ada asas kan. Mana ada JLC dapat pencen kan. Pengurusi JLC lantikan politik ni semua ahli lembaga pengarah, tak ada pencen. Elon pun menyedihkan. Okey, jadi saya nak beritahulah kan, memandangkan begitulah sikap manusia hari ni, maka sewajarnya untuk menenangkan mereka. Mereka bukan tahu bahawa 0.03% not even 1% daripada duit ni pergi ke ahli politik. Maka ahli politik pun mulai 1 Februari tak payah ambil sistem apa dipanggil? Pencen. Sistem pencen. Dan alhamdulillah hari ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyambutnya dengan cukup baik. Dan hari ni beliau mengumumkan bahawa kan, semua sistem saraan baru ni nanti tuan-tuan masih lagi dalam proses interim. Maknanya semua orang akan dilantik dalam kategori kontrak dulu, sehinggalah nanti ada satu polisi yang akan diumumkan bagaimana penjawat-penjawat awam tetap ini sistem caruman KWSP ini akan diumumkan, dan ianya akan melibatkan sama kawan-kawan yang terdiri daripada ahli-ahli politik. Kerana kita kena pindah akta-akta ni dulu kan, kemudian baru dijadikan undang-undang. Ni nak kena faham. Okey? Gitu. Silakan. Itu. Sistem pencen ni, adakah dia ada maksudnya kelebihan-kelebihan yang penjawat awam dapat tu adakah masih sama kalau yang selepas 1 bulan Februari, maksudnya macam hospital ke apa benda macam tu lah, kelebihan tu masih sama ke atau melibatkan pencen sahaja? Kalau kemudahan kesihatan tak ada perubahan. Dia tak ada masalah. Dia hanya Melibatkan pencen. kalau macam dulu, okey, duit yang orang yang dia dulu kan kita kawan boleh pilih nak pilih pencen atau pilih KWSP. Siapa yang pilih KWSP, kerajaan akan masukkan duit dia tu ke dalam akaun KWSP dia. Akan carum. Kerajaan akan carum. Dia pun carum, kerajaan pun carum. Kita carum 11%, kerajaan carum 13%. Okey? Tetapi siapa yang pilih sistem pencen, duit dia tu akan masuk ke dalam tabung KOAP. Ini untuk membolehkan KOAP berniaga, ada dapat dividen dan sebagainya. KOAP mempunyai kemampuan untuk membayar pencen. Tapi sekarang ni kan, disebabkan masalah hutang negara dah bertambah dan sebagainya, dan jumlah penjawat awam ni dah 1.6 bilion, 1.6 juta kan. Nilai pencen yang dibayar setiap tahun lebih kurang 26%. 26 bilion. Itu dah lebih daripada dah lebih kurang 10% daripada kita punya kunjuran pendapatan negara setiap tahun kan. So itulah sebabnya negara terpaksa bertukar kepada sistem KWSP. Kalau nak marah lebih-lebih, jangan salahkan orang lain. Siapa yang mengangkat Mahathir kan? Siapa yang mengangkat Mahathir dan kemudian kerajaan Tebuk Atap terbentuk. Diangkat pula bapa kegelapan Malaysia, Muhyiddin Yassin. So kena hadap lah hari ni. Kita boleh
amalkan dasar populis. Datuk Seri Anwar boleh teruskan sistem berpencen ni. Tapi kalau lagi 3-4 tahun kerajaan sudah tak mampu untuk membayar pencen kepada kaki tangan awam, macam mana? Kan? Apa nak jadi? Nak jadikan kerajaan ni muflis? Kan? So, kita kena buat sesuatu. Kalau misalnya negara diwarisi dalam keadaan baik macam tahun 2017, hutang negara baru 686.8 bilion, is only 50.8% against our GDP. Masa tu kita bolehlah berbelanja mewah. Betul tak? Tapi kalau dah negara menanggung hutang 1.5 trilion selepas pemerintahan Mahathir dan Muhyiddin, kan? Kemudian hutang negara dah reach lebih kurang 82% against our GDP. Takkan nak berbelanja mewah? Betul tak? Datuk Seri Anwar boleh berbelanja mewah, habis kuat satu penggal dia boleh belanja mewah. Orang tak rasa. Tetapi apa akan jadi penggal selepas Datuk Seri Anwar sudah tidak menjadi Perdana Menteri? Generasi akan datang yang akan menanggung hutang ni, menanggung beban ni, yang menanggung macam mana nak bayar pencen ni, kan? Ini kena faham. Dan ramai juga bertanya, kenapa tak dikurangkan kaki tangan awam? Itu pun kita fikir juga. Dia ada dua cara. Satu cara, pindahkan daripada sistem pencen kepada sistem KWSP sepenuhnya untuk staf baru. Kalau tak nak pindah, boleh je guna kaedah kedua, potong penjawat awam. Macam dulu Tony Puaka punya idea, kan? Boleh kita potong penjawat awam. Nak ikut macam tu? No way. Kita tak nak ikut, kan? Takkan kita nak ikut geng-geng Tony Puak, Ong Kiang Meng, KJ punya otak? Tak boleh. Kita tak boleh ikut otak-otak dia orang ni. Penjawat awam kata-katanya Bumi Putra juga. So kita kena jaga kepentingan. So daripada kita potong penjawat awam yang merana rata-ratanya Bumi Putra, lebih baiklah kita standardize. Semua penjawat awam, ahli politik dan sebagainya gunakan kaedah caruman KWSP untuk simpanan hari tua dia selepas dia pencen. Okey? Alright guys, itu dia pencerahan yang jelas ya daripada Datuk Lokman Adam berkaitan dengan isu pencen ini. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri juga telah pun mengumumkan bukan saja staf baru kerajaan yang lama itu tidak disentuh, tapi ahli-ahli politik juga akan melakukan perkara yang sama, iaitu sistem KWSP akan dibuat ke atas mereka, bukan lagi berpencen dan sebagainya. Jadi jelas, siapa yang tidak paham lagi itu, dia pun tidak tahu apa lagi mau cakap, ya, macam siapa ni, Sadik Sipak Raga membuat kenyataan sembrono seolah-olah beliau pintar, tapi hakikatnya inilah bukti-bukti kepintaran yang boleh dianggap pintar tapi bodoh. Jadi terima kasih sahabat semua kerana menonton dan mendengar pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu sistem pencen dan juga KWSP. Semoga anda semoga ia tadi memberikan manfaat dan pengertian untuk kita semua. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, siapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.